mengambil kira bahawa projek jangka panjang untuk menaik taraf pengairan di kawasan pertanian Kemubu dan juga di Pasir Mas, Selemal yang melibatkan kawasan pertanian begitu besar seluas 29,450 hektar itu. Untuk jangka pendeknya tidak menjejaskan pengairan untuk kawasan-kawasan pertanian ini. Jadi langkah yang diambil oleh jabatan ialah untuk meneruskan pembinaan curucuk-curucuk besi di kawasan Kemubu untuk membantu menaikkan air daripada sungai Kelantan supaya dapat dipam masuk ke pump house, rumah pam yang ada itu, dan daripada situ dapat disalirkan kepada petak-petak sawah. Selain daripada itu, jabatan juga akan menaik taraf projek itu dengan pembinaan 2 buah pintu air. 2 buah pintu air yang mana sebelum ini tidak termasuk dalam projek pembinaan curucuk besi yang dilakukan oleh Kadar sebelum ini. Pada masa ini pembinaan curucuk-curucuk besi itu setelah pun Kenya Muhammad pun sedia maklum, telah pun hampir 90% lebih siap dan tidak lama lagi dijangkakan akan siap, dan juga dengan pembinaan pintu air, 2 buah pintu air yang saya sebutkan tadi. Selain itu, bagi kawasan pertanian atau pengairan di Pasir Mas dan Lemal, kerajaan bercadang untuk membina apa yang dipanggil empangan dasar ataupun dalam bahasa Inggeris disebut low weir yang tinggi 2 meter untuk dibina, dan dengan itu maka kita akan wujudkan 2 pintu air dan juga 1 navigation lock bagi memastikan level air sungai itu dapat ditingkatkan supaya pam-pam dapat mengepam masuk air ke dalam kawasan sawah. Jadi untuk makluman Yang Berhormat juga bahawa projek ini dalam proses tender exercise sedang berlaku, dan dijangkakan kalau tidak ada pemasalah tendering exercise ini dengan izin, kita akan memulakan kerja untuk membina baru empangan dasar di Lemal dan Pasir Mas ini dengan estimated project cost dengan izin sebanyak 40 juta. Dan kerisauan Yang Berhormat buat tempoh masa kita nak melaksanakan projek ini, takut air tak cukup masuk ke sawah-sawah itu, kita akan pastikan bahawa pam-pam yang digunakan mencukupi, dan kita akan tambah dengan floating pumps, 2 buah floating pumps yang besar yang akan floating di Sungai Kelantan bagi meningkatkan air untuk dimasukkan ke rumah-rumah pam dan seterusnya ke petak-petak sawah. Jadi insyaAllah dengan tindakan yang sedemikian, kita akan memastikan masalah pengairan tidak jadi satu masalah besar kepada petani-petani. Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya tidak berpuas hati dengan jawapan pihak kerajaan kerana kerajaan tak menjawab soalan saya. Soalan saya bertanyakan tentang langkah jangka panjang
dan berhubung dengan apa yang saya sebutkan di situ, di mana sistem pengairan Kumubu masih menggunakan sistem pumping. Kesemua jawapan-jawapan Timbalan Menteri tadi hanya menerangkan bahawasanya sistem pumping dikekalkan. Tinggal lagi Menteri menyebutkan tentang pembinaan cerucuk, pembinaan pintu air, pembinaan low weir. Semuanya mengekalkan sistem yang ada. Dan juga ia bukan merupakan satu penyelesaian jangka panjang. Adakah pihak kerajaan sedar bahawasanya oleh kerana pertanian telah menjadi satu daripada cabang bidang keberhasilan utama negara dan aspek pengeluaran padi adalah sebahagian daripada NKEA yang penting, dan adakah kerajaan sedar bahawasanya setiap kali musim terganggu kerana sistem ini tidak dapat berfungsi, misalnya dalam musim pertama tahun 2012, para petani kehilangan atau kerugian sejumlah 107 juta, dan ini berlaku hampir setiap tahun. Sebab itu saya bertanya pada kerajaan, apakah langkah jangka panjang untuk menukarkan daripada sistem pumping ini kepada satu sistem lain, termasuk sistem seperti mana digunakan di Mada, sistem graviti, yang memerlukan kerajaan membina satu baraj takungan supaya air itu dapat dialirkan dan keseluruhan sistem jalapan padi kedua terbesar negara ini dapat diperbaiki untuk tempoh 40-50 tahun. Itu soalan saya. Saya minta penjelasan lanjut. Adakah kerajaan mempunyai rancangan ke arah pendekatan yang lebih komprehensif seperti yang saya sebutkan tadi? Terima kasih, Muhammad. Saya menyedari cadangan ataupun idea yang nak dikemukakan oleh Yang Berhormat Ketereh dalam perkara ini, iaitu kalau boleh mahu satu projek yang lebih besar, lebih komprehensif dan memastikan bahawa ianya benar-benar dapat menyelesaikan masalah pengairan. Dan kerajaan telah menerima cadangan ini untuk membina satu baraj empangan yang lebih besar untuk tujuan ini. Ya, dan cadangan ini telah dilihat ianya memerlukan peruntukan kewangan sebanyak mula-mula dikatakan 100 juta, tetapi apabila dibuat kajian oleh pegawai didapati mungkin memerlukan lebih kurang 300 juta. Walaupun itu mungkin bukan satu masalah kerana kita lebih mementingkan petani-petani, nasib petani-petani. Tetapi apa yang sedang dilakukan ialah cadangan ini, proposal ini terpaksa dikemukakan kepada JPS, Jabatan Parit dan Saliran, kerana JPS adalah dalam bidang kuasa mereka ke atas sungai-sungai, dan kita telah mengumpulkan kepada JPS dan mengharapkan JPS akan memberi maklum balas di atas feasibility ataupun dari segi viability rancangan pengairan yang lebih besar sebagaimana yang diharapkan atau dihasratkan oleh Yang Berhormat itu. Selain daripada itu, juga saya ingin juga memaklumkan kepada Yang Berhormat, kita boleh ada projek yang lebih besar itu, tetapi masalah di Sungai Kelantan ini iaitu adanya pembalakan yang berleluasa dan juga adanya pengorekan pasir yang tidak terkawal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak dikawal oleh kerajaan negeri Kelantan. Dan ini menyebabkan berlakunya mendapan-mendapan di sungai-sungai di sana. Jadi ini bila sebut isu ini, orang sebelah sana tak berapa suka nak dengar. But this is my bullet, dengan izin. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Bulat ni bulat yang boleh ditepis dengan jentikan saja. Ya. Saya dah mendengar isu
masalah air, pengepaman air ke sawah ini, hari ini kali yang ketiga. Pertama, apabila Pengerusi Kadar sendiri membangkitkan mengenai sungai yang dikorek pasir tidak terkawal, kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Kali kedua semasa ucapan yang dibentangkan oleh Ketereh di Dewan ini minggu lalu, dan hari ini kali yang ketiga. Saya rasa ada wajarnya saranan beliau itu, kerana kalau betul kerugian 107 juta satu musim, kalau kos membina empangan 300 juta, artinya 3 musim punya kehilangan saja itu tidaklah besar. Cuma saya nak bertanya Dr. Sri, masalah PAM ini, kalau dikendalikan dengan baik, PAM yang baik, kualiti yang baik, procurementnya yang dibuat secara baik, saya pasti ianya boleh berfungsi. Masalah pengorekan pasir, kalau dalam mana pun, water finds its own level. Ya, dia akan naik balik paras itu, tidak akan menjadi rendah. Cuma saya dimaklumkan, PAM, saya tak pasti PAM mana, mungkin floating PAM yang disebut oleh Menteri tadi, pembeliannya diragui. Telah ada maklumat yang katanya disampaikan kepada SPRM, saya nak minta penjelasan sama ada betul atau tidak. Kerana pembeliannya tidak mengikut prosedur, di procure dulu baru dibuat proses tendering, dan sama ada cadangan pembelian PAM ini datang dari Kadar ataupun daripada kementerian, daripada kementerian sendiri, bukan daripada Kadar. Itu yang saya nak minta penjelasan. Tuan Sri Pengerusi, saya nak tunjuk daripada Google mendapan di Sungai Kelantan akibat daripada pembalakan dan pengorekan pasir yang berleluasa, tidak terkawal. Nak tepih macam mana? Nak tepih macam mana? Jadi inilah maksudnya, tak mengaku. Jadi kalau kita nak menjaga kepentingan petani, kita jagalah, kawallah. Masalah ini, perkara ini, aktiviti ini daripada berleluasa. Kerajaan buat macam mana pun projek itu, kalau sekiranya aktiviti ini terus-terusan berlaku dan tidak terkawal, sistem yang kita akan wujudkan tidak akan membantu. Dan kosnya bukanlah menjadi masalah dari segi kos, tapi the effectiveness, keberkesanan bergantung bukan sahaja dalam bentuk sistem, ia juga bergantung kepada pengaruh dan kesan daripada faktor-faktor lain. Seperti saya kata tadi, pengaliran air di Sungai Kelantan itu yang juga berkesan ataupun terkesan oleh aktiviti yang saya sebutkan tadi. Jadi janganlah cuba ada ini terus-terusan ada denial syndrome. Tak habis-habis denial syndrome. Ini cerita komplain hal SPRM, SPR je, bincanglah petani. Lebih baik. Ya. Jadi berkenaan dengan tender. Itu jawapanlah. Berkenaan dengan tender. Pihak pembangkang selalu bila tender, oh there's something wrong dengan izin. Ada itulah, ada inilah. Dulu masa pematang power jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, bagi tender begitu je. Oh, nah. Kontraktor wibawa kolon. Dan ini orang kata side issue lah. Ada juga relevannya. Pasal dibangkitkan soal tendering. Ya, takkanlah soal pam-pam ni, nak tender pam pun bukannya untung banyak sangat. Takkan nak buat cara yang apa nama ni, seperti mana yang ada prasangka di pihak yang berhormat tadi. Tak betul tu. Jadi yang penting sekarang ialah kita bersetuju, iaitu kita nak membela nasib petani. Dan kerajaan sedia untuk mempertimbangkan satu rancangan yang lebih besar, yang lebih hebat untuk tujuan ini.
Tapi tak bolehlah kita nak buat sembrono saja. Yang pematang pauh. Tak boleh buat sembrono. Kita buat kajian dulu. Betul-betul. Benda ni kita buat mesti ada ekonomik punya pertimbangan, bukan pertimbangan kesejahteraan ke kebudayaan ke. Terima kasih. Tan Sri, satu soalan 22 minit Tan Sri. Lebih baik Timbalan Menteri fokus kepada jawapan yang tepat dan berfakta. Tan Sri Yang Dipertua, saya nak tanya Timbalan Menteri, adakah Timbalan Menteri perasan bahawasanya soalan yang datang daripada Kuala Krai itu adalah satu bayangan yang dia tidak faham tentang sistem rumah PAM di Kemubu. Dia duk bayang baru beli 5 tahun, 6 tahun dulu. Dan dia bayangkan itu sebagai PAM yang dibeli daripada semasa ke semasa. Untuk tak pakai floating PAM. Kadar tak pakai floating PAM. Tan Sri Yang Dipertua, yang saya bangkitkan dan dijawab oleh Menteri ini sistem pumping, yang mana PAM itu hampir separuh daripada bangunan parlimen dibesarnya rumah PAM. Bukan PAM yang, oleh kerana Kuala Krai kata water find its own level, dia mengandaikan PAM tu boleh ikut level air. Walau bagaimanapun saya cadang, adakah Timbalan Menteri setuju kalau saya cadangkan bawa ahli-ahli parlimen yang macam ni, yang kurang pengetahuan ni, pergi tengok site supaya dia boleh bercakap dengan lebih relevan. Tan Sri Speaker. Terima kasih. Yang berhormat, tak payah jawab. Tak, saya nak minta izin sikit je. Boleh? Sikit. Ya. Betul lah macam kata Yang Berhormat Kateri tadi, dia ada pump house dengan pump dia yang sudah sedia ada. Ya, bagi Kemubu ada 7 pump. Ya. Dan juga di di Pasir Mas ada 12 buah. Itu pump house, ada pump dia. Bila saya sebut soal floating pump ini sebagai tambahan if necessary dengan izin. Tapi sekarang ini kita dah ada pump house yang besar dengan pump-pump yang banyak di dalamnya untuk mengepam air dan juga menyalurkan air kepada petak-petak sawah. Faham? Terima kasih. Masih Yang Berhormat, kalau dah cukup, duduk Yang Berhormat. Ini semua menghabis duit kerjaan. 25 minit berlalu baru kita selesai soalan nombor 1. Seringkali saya ingatkan, jangan menghabiskan masa. Tadi Kateri saya benarkan tak apa, 10 tahun lebih Yang Berhormat tidak berada di parlimen. Mungkin peraturan mesyuarat sudah dia lupa. Yaitu you cannot have 2 bites on 1 cake. Sudah pun soalan dia ada soalan tambahan, ada lagi tambahan-tambahan. Itu tak apa, sebagai ingatan kepada semua, tolonglah Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Teo Kok Siong Rasa. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ya, soalan saya soalan nombor 2. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Rasa atas soalan ini. Untuk makluman Yang Berhormat Rasa, pelupusan buangan terjadur adalah tertaluk di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kurungan buangan terjadur tahun 2005. Ianya disenaraikan di dalam peraturan ini disebabkan buangan terjadur adalah buangan yang toksik dan ianya perlu dilupuskan. Kalau tidak dilupuskan, dibuang di belakang rumah kita, dibuang di tepi jalan, dibuang di mana-mana saja, maka kita lah sebagai rakyat Malaysia akan terkena penyakit, terkena keracunan.
Oleh itu, premis kualiti alam sendirian berhad ataupun KSB yang telah dibina pada tahun 1995 telah dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Penguatkuasaan ke premis ini dijalankan secara berterusan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan oleh kaki tangan Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan agar standard ataupun piawan yang sedia ada, syarat-syarat lesen mesti dipatuhi oleh KASB. Selain daripada itu, pihak KASB juga melaksanakan program pengawasan kualiti alam sekitar yang merangkumi pemantauan pelepasan kualiti udara dari cerobong. Ini amat penting. Pengawasan udara ambient di beberapa lokasi di sekitar premis, termasuk Kampung Felda Sendayan dan Kampung Jimah Lama. Pengawasan bunyi juga dijalankan. Nanti ada bunyi bising, orang tak boleh tidur waktu malam ataupun siang. Ini dibuat di sempadan premis. Pengawasan air bawah tanah itu diperlukan juga kerana kita tidak mahu air bawah tanah tercemar. Pengawasan hidupan sungai berhampiran. Ini. Kalau ada bahan beracun masuk ke dalam sungai, mana ada ikan lagi? Lagipun kalau kita memancing ikan dan makan ikan itu, isi ikan sudah beracun, apa terjadi? Ini adalah penting. Dan pengawasan air larian permukaan ataupun surface runoff. Data-data pengawasan yang dicerap menunjukkan bahawa operasi KASB mematuhi semua syarat lesen yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan sebarang masalah pencemaran alam sekitar serta tidak menjejaskan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan penduduk yang berhampiran. Jabatan Alam Sekitar akan terus memantau rapi operasi premis ini dan akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas jika didapati pihak KASB tidak mematuhi syarat lesen dan menimbulkan masalah pencemaran alam sekitar, termasuk memberhentikan operasi premis sehingga tindakan sewajarnya diambil. Sekian, terima kasih. Tan Sri yang betul, soalan tambahan. Apa yang saya sedia maklum, projek tapak pelupusan sisa-sisa toksik ini diadakan ketika masa Negeri Sembilan masih lagi fix deposit bagi Barisan Nasional. Satu yang betul, sehingga hari ini kita masih boleh terima aduan daripada penduduk, khususnya penduduk daripada Felda Sendayan, bahawa masih ramai daripada mereka mengadu pencemaran udara berlaku, ada daripada mereka mengidapi asma, mengidapi penyakit kulit. Bagi pandangan rakyat jelata di situ, ya, pimpinan tertinggi yang menyokong ataupun meluluskan projek tersebut, ya haruslah memimpin, ya melalui teladan, di mana pimpinan ini haruslah tinggal berdekatan dengan tapak tersebut untuk memberi keyakinan kepada penduduk projek di situ. Soalan penduduk sekarang, bilakah projek tapak pelupusan sisa toksik ini dapat dihentikan? Rasa. Terima kasihlah atas soalan ini dan atas pandangan rasa. Yang saya mau bukan hanya rasa saja. Saya mau rakan-rakan di sini mengerti dan mengetahui apa yang perlu dibuat. Kenapa kita semestinya memberhentikan projek ini? Ataupun ini adalah tapak pelupusan sisa-sisa beracun, sisa-sisa toksik,
sisa-sisa Yang berjadual. Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Duduk dulu, dengarlah penjelasan saya. Sekarang soalan saya. Duduk dulu. Speaker pula bagi Ahli yang tahu. berhormat. Mengapa Negeri Sembilan dipilih untuk adakan Ahli yang berhormat. tapak pelupusan toksik ini? Rasa. Duduk dulu yang berhormat. Yang Menteri. berhormat. Yang berhormat Menteri, duduk sudah. Duduk dulu. Yang berhormat Menteri, duduk sudah. Teruskan. Ahli yang berhormat, pagi-pagi ini tarik nafas dulu. Tarik nafas, tenang. Jangan gunakan masa ini untuk hela berbahas. Soalan-soalan means tanya eliciting information, not giving information. Ambil perhatian, tolong saya. Kesehatan ahli yang berhormat tidak terjejas, kesehatan saya terjejas. Saya nampak ahli yang berhormat enjoying yourself, saya tidak. Tolong saya. Ahli yang berhormat ramai, saya cuma seorang. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Apa yang disentuh oleh Rasah tadi, beliau minta bilakah projek ini dihentikan. Kalau kita hentikan projek ini, di mana kita akan melupus sisa-sisa berjadual ataupun sisa-sisa toksik. Saya mula tadi dengan mengatakan, bolehkah kita buang ini di tepi jalan, di dalam sungai, di mana-mana. Sisa-sisa toksik. Yang dia aduan daripada orang tadi ialah penyakit kulit, penyakit asma. Penyakit kulit sememangnya berlaku di mana-mana, walaupun tidak ada tapak pelupusan sampah. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berlaku di mana-mana. Kalau penyakit kulit tidak berlaku, mana kan ada dermatologis. Penyakit kulit berlaku. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Semuanya kena. Itu hasrat Dengar penduduk dulu. tempatan Ini di bukan situ, di mana berbahasa. Kerajaan Barisan Nasional Saya harus nak beri dengar suara maklumat. rakyat. Bukanlah kata penyakit kulit Okey, asma Rasa. itu Saya nak bukan tanya disebabkan oleh kilang tersebut. Gunakan Rasa buat perkara Sebab seperti Yang ini. Berhormat Ahli yang Timbalan berhormat, Menteri terima bukan kasih. tinggal di situ. Desain Cakap seperti senang ini. saja. Dengar dulu. Apa yang keluar daripada cerobong itu bukannya asap. Ini mesti buat tahu. Itu adalah wap, warna putih. Kalau asap, warna Sini ada gelap, satu warna laporan hitam. surat Ia khabar di mengandungi mana karbon. penduduk mengadu hujan Ini pun berwarna adalah wap. kuning. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Fahamlah. Terima kasih. Penyakit Yang kulit berhormat. bukannya hanya daripada situ. Orang lain Terima pun kasih. dapat penyakit Saya kulit cuma mohon walaupun pihak jauh kerajaan daripada boleh situ. memantau Rasa, dan rasa. pastikan Ini kalau Yang kita berhormat untuk Rasa. pelupusan sisa-sisa toksik Yang berhormat tidak Rasa. boleh dibuat lagi. Ya, Tuan Duduk Speaker. yang berhormat. Okey, saya duduk Tuan Speaker. Tarik nafas. Menteri, masih Mana Menteri. boleh. Untuk Parlimen Yang Berhormat, saya buat desain satu di Kuching. Kampung yang berhampiran adalah 500 kilometer. Itu yang saya buat juga. Kerana saya tahu apa kabar yang tercemar yang Yang Berhormat Timbalan dikeluarkan. Menteri. Bukannya daripada percakapan saja macam dia. Tapak tersebut Ahli yang berhormat, ahli dekat yang dengan berhormat. Felda Sendayan. Menteri sudah, Menteri. Rasa sudah. Yang berhormat Datuk Bung Mokhtar bin Radin. Soal tambahan. Soalan ketiga. Tan Sri. Tan Sri, soalan saya nombor 3. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih juga kepada soalan oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai, YB Rasah, YB Pasir Mas pada 8 Julai 2013, YB Titi Wangsa, YB Pulai, YB Tanjung Piai pada 10 Julai 2013, YB Lipis pada 11 Julai 2013 dan YB Mesing pada 18 Julai 2013. Kerana ia menyentuh perkara yang sama iaitu berkaitan media sosial dan penyalahgunaan internet. Sila. Terima kasih, Yang Berhormat. Kementerian ini melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sentiasa bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain dalam menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan media sosial dan penyalahgunaan internet.
Ini adalah kerana Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bukanlah satu-satunya undang-undang yang terpakai dalam menangani penyalahgunaan media sosial dan internet. Antara undang-undang lain yang terpakai adalah Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan juga Kanun Keseksaan. Tindakan-tindakan yang digunakan bagi menangani masalah ini adalah dengan mengenal pasti jenis kesalahan cyber yang telah dilakukan, mengenal pasti suspek untuk dibuat siasatan dan seterusnya pendakwaan. Di samping itu, pertukaran di bawah Seksyen 263 Akta Komunikasi Multimedia menghendaki pemegang lesen untuk membantu dalam pencegah pelakuan atau cubaan pelakuan sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang bertulis negara, juga bagi mengekang blok-blok yang berbau fitnah. Untuk makluman yang berhormat semua, sepanjang tempoh 2008 hingga 2013, pihak Suruhanjaya telah menyekat lebih kurang 6,640 laman web yang melanggar Akta Suruhanjaya Komunikasi serta undang-undang bertulis negara yang lain yang melibatkan kesalahan seperti laman web bank palsu, pelanggaran hak cipta, kandungan lucah dan lain-lain. Bagi tahun ini saja, setakat Jun, sebanyak 29 kes sedang dalam siasatan Suruhanjaya Komunikasi bagi kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi. Ini termasuklah kes-kes di mana media sosial dan blog digunakan untuk menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi Sultan Daraja. Untuk makluman yang berhormat semua, di Malaysia, kerajaan tidak mengawal aliran maklumat di internet kerana pendirian dan jaminan kerajaan menerusi MSC Bill of Guarantee dengan izin dan pertukaran Seksyen 3 Klausa 3 di bawah Akta Komunikasi Multimedia bahawa tidak ada penampisan internet. Walau bagaimanapun, pendirian tersebut bukanlah jaminan bahawa kebebasan mutlak diberi kepada pengguna untuk menyalahgunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Sila, nombor tangan. Terima kasih, Tan Sri. Soalan tambahan. Apakah Kementerian sedar bahawa mutakhir ini begitu berleluasa? Blog-blog, media sosial sama ada Facebook, Twitter dan sebagainya mengunjurkan bahasa-bahasa berbentuk hasutan, fitnah dan sebagainya. Dan sebagai contoh, yaitu kalau saya berdiri banyak betul semut yang pandai bersuara, Tan Sri, mungkin ini belum minum. Kalau belum minum, keluar dulu, minum dulu. Kalau lapar, saya belajar. Contoh dia, dalam Facebook, Hiu Kuan Yau, orang kuat DAP. Dia ada petikan dia. Dia kata, apa takut kalau ada apa-apa, kita boleh guna SIPO. SIPO itu boleh membunuh orang. Jadi ini bukan itu saja, berleluasa. Seperti juga apa ini blog Red Bin Ami DAP deny. Tapi tengok, kalau sebut Red Bin Ami DAP sudah macam kena cekik, macam kepanasan. Kalau bukan DAP punya, diam-diamlah. Berdiri, sukung dengan kita supaya kerajaan ambil tindakan. Jadi soalan saya, apakah kerajaan akan mengambil tindakan segera terhadap blog-blog yang ditaja seperti Red Bin Ami ini oleh DAP ini, tapi dia tidak akun, dengan serta-merta dan bawa ke mahkamah untuk diadili. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Penambah Tangan. Untuk makluman Yang Berhormat semua, sebenarnya pihak SKMM Suruhanjaya bukanlah satu-satunya agensi penguatkuasa bagi kesalahan yang menggunakan platform dengan izin media baru. Contohnya kes menghina Islam dan juga beberapa contoh yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat. Kerana ada beberapa perkara biasanya pihak Suruhanjaya akan bekerjasama dengan pihak polis kerana ada protokol spesifik di bawah Kanun Keseksaan. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, di pihak Suruhanjaya, tindakan yang biasa dilakukan ialah kita mengadakan satu program yang sering saya war-warkan, di mana pihak Suruhanjaya mengambil tindakan proaktif untuk mendidik pengguna internet supaya menggunakannya secara positif serta mengamalkan pengawal sedia kendiri. Jadi dia telah melaksanakan satu program klik ini Red Bin Ami dia tak positif, dia betul, negatif terus. Betul Yang Berhormat. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, untuk kes Red Bin Ami, sebenarnya kita tidak tahu siapa
sebenarnya Rid bin Ami tu. Tapi kita dimaklumkan bahawa dianya telah dikeluarkan oleh pihak sebelah sana. Tak tahu siapa. Jadi sebenarnya Jangan suara tuduh. kalau sekarang ni perkara tersebut masih dalam tindakan. Jadi untuk makluman yang berhormat semua, sekiranya sesuatu kes ini dilaksanakan, proses penyiasatan akan mengambil masa. Jadi kita tahu setiap teknologinya berubah setiap masa. Jadi dalam hal ni pihak Suruhanjaya sedang mengenal pasti. Sedang kita bercakap ni teknologi baru yang timbul. Jadi biarlah pihak yang berkaitan, itu pihak polis, macam saya maklumkan tadi, pihak polis, pihak Suruhanjaya bekerjasama, biar mereka melaksanakan tindakan penyiasatan dan hasil tindakan siasatan akan dimaklumkan kemudian. Sekian, terima kasih. Orang baru. Sila. PJ. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya yang ringkas saja. Kita rasa segala yang telah pun dituduh oleh yang sebelah sana mengenai Rid bin Ami ini semuanya tidak langsung berasaskan fakta, dan kita ada pelbagai jenis fitnah-fitnah yang telah pun dilontar kepada yang sebelah sini, terutamanya DAP. Apakah pendirian MCMC mengenai isu di mana bukan saja fitnah dikatakan daripada sini ke sana, daripada sebelah sana juga, mykmu.net, Papagomo dan lain-lain, di mana mereka melontarkan fitnah-fitnah yang langsung tidak berasas. Dan saya ingin mendapat tahu juga, kita pernah melaporkan beberapa isu-isu berkenaan dengan fitnah-fitnah yang cukup serius kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sini, termasuk di mana yang berhormat Bagan telah pun anak dia difitnah bahawa telah pun melakukan kesalahan di sekolah ke atas seorang anak perempuan yang langsung tidak mengikut tidak benar, di mana perempuan tu merupakan satu chess champion daripada Hong Kong yang duduk di Amerika Syarikat. Perkara ini telah pun dilaporkan lebih daripada 1 tahun. Kita tidak mendapat sebarang jawab langsung daripada pihak kementerian. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya pihak kementerian tidak pernah membezakan apa-apa aduan sama ada daripada sebelah sana ataupun daripada sebelah sini. Yang seperti yang saya maklumkan, setiap aduan yang diterima akan disemak. Dan biasanya untuk makluman Yang Berhormat, misalnya kalau terdapat aduan berkaitan dengan akaun Twitter yang palsu, jadi apa yang diperlukan oleh pihak kementerian atau melalui Suruhanjaya ialah kita perlukan pertamanya dari segi petikan URL-nya dengan izin yang Berhormat Tuan Speaker. Yang keduanya dari segi print screen dia dengan izin, di mana kalau kita dapat maklumat tersebut lagi memudahkan. Kerana terdapat juga kes-kes di mana kita dapat aduan tapi pengadu tidak bagi secara keseluruhan. Maksud saya print screen dengan izin, di mana kalau perlu kita tahu gambarnya di situ. Janganlah apabila kita kata kita dapat aduan mengatakan terdapat gambar-gambar kita, gambar bogil dan sebagainya, tapi sebenarnya kita nak tahu URL. Jadi boleh memudahkan untuk pihak kementerian ataupun pihak Suruhanjaya mengambil tindakan selajarnya. Untuk kes Bagan, kita ada serahkan laporan begitu tebal, 2 inci. Semua print screen ada daripada blog-blog seperti Papagomo dan lain-lain, tetapi langsung tidak ada tindakan daripada pihak kerajaan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Tan Sri. Soalan termasuk. Boleh. Sila satu lagi, saya benarkan. Okey, saya terima kasih Tan Sri. Sila. Apa yang ganggu? Terima kasih Tan Sri. Ini perkara soal multimedia. Sudah lama kita timbulkan masalah-masalah yang seolah-olah sukar dikawal. Semasa kita menubuhkan emisi, memang kita tidak ada penapisan. Itu betul. Kita setuju. Ya. Jadi apa yang berlaku sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, kita telah pun menerima beberapa aduan. Yang kena ambil tindakan hanya 29. Yang kalau saya tidak silap, Menteri menyatakan bahawa SKMM itu tidak ada kuasa untuknya. SKMM. Betul, SKMM. Tiada kuasa untuk mendakwa.
Jadi siapa yang sebenarnya boleh mendakwa? Kalau kita mengharapkan akta-akta yang sedia ada sekarang, sampai bila kita boleh memantau dan menyaman orang-orang yang selalu membuat hasutan di dalam laman-laman web ni, Datuk Menteri? Adakah kementerian mewujudkan satu undang-undang yang spesifik, akta yang spesifik mengenai jenayah cyber ni? Ataupun mewujudkan satu tribunal mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi pada masa sekarang. Terima kasih, Chandri. Terima kasih Yang Berhormat Bertata. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya saya juga ambil peluang ni Yang Berhormat Tuan Speaker untuk memaklumkan, kalau mengikut data yang kita ada, Facebook, jumlah pengguna Facebook seluruh dunia adalah lebih kurang dalam 1 bilion, di mana Malaysia pengguna Facebook adalah sejumlah 13 juta dengan izin, di mana komposisinya ialah pengguna lelaki adalah lebih kurang 56.9%, di mana kita semua di sini, dan segelintirnya oleh wanita iaitu 43.1%. Jadi kita nampak dengan adanya kemajuan multimedia ni, banyak orang menggunakan Facebook. Jadi untuk menjawab soalan Yang Berhormat tadi mengenai sama ada undang-undang sedia ada ni, sebenarnya undang-undang yang sedia ada ni telah mencukupi. Apa yang saya telah maklumkan sebelum, di dalam jawapan sebelum-sebelum ini juga, apa yang pihak kementerian dan pihak Suruhanjaya sentiasa mengemaskini peruntukan yang sedia ada, di mana peruntukan yang sedia ada, kalau misalnya dari segi kesalahan, peruntukan kesalahan, sekiranya amount yang hendak dilaksanakan adalah rendah, kita perlu dikaji semula. Jadi untuk cadangan sama ada perlu kita mengeluarkan satu undang-undang baru, saya pada pandangan saya tidak perlu. Dan misalnya Yang Berhormat, kalau kita lihat untuk kesalahan yang lebih berat seperti kesalahan mengancam negara, biasanya ia telah diletakkan di bawah kanun keseksaan. Jadi apa yang perlu ialah dari segi penggunaan internet itu sendiri. Itu yang saya cuba tekankan, bahawa apabila kita menggunakan internet, kita perlu lebih berhemah, kerana internet ni adalah satu dunia tanpa sepadan. Itu yang saya cuba tekankan. Terima kasih. Masih Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Faqih, Sabak Bernam. Terima kasih. Nombor 4, soalan nombor 4 Tuan. Soalan nombor 4. Minta maaf Yang Berhormat. Lampau otak kurang oksigen pada pagi ini. Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming Serdang. Itu sebab anda Yang Berhormat selalu ganggu. Lupakan saya. Soalan nombor 4. Tak apa, kalau saya benarkan tadi itu pun boleh. Kuasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Salam kalau kita sejahtera. silap kita minta maaf, bukan macam Halil Yang Berhormat. Silap pun tidak minta maaf. Sila. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sememangnya amat prihatin dan mengambil berat tentang masalah kesulitan jalan keluar masuk yang dialami oleh penduduk di Bandar Putra Permai, Seri Kembangan. Ini termasuklah cadangan untuk menghubungkan Jalan Putra Permai, iaitu Jalan Negeri B16, dengan Lebuh Raya Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun lebih dikenali sebagai MAX. Sehubungan itu, Jemaah Menteri pada bulan April 2012 yang lalu telah bersetuju untuk membina sebuah persimpangan bertingkat yang baru bagi menghubungkan kawasan Seri Kembangan dengan Lebuh Raya MAX. Anggaran keseluruhan kos projek ini ialah sebanyak 90 juta, termasuklah 20 juta kos untuk tujuan pengambilan balik tanah. Jangkaan tempoh siap projek ini ialah selama 24 bulan. Pada masa kini, proses pengambilan balik tanah yang terlibat sedang dalam peringkat perbicaraan di Pejabat Tanah. Berdasarkan perancangan, cadangan pembinaan persimpangan bertingkat yang baru ini dijangka akan dimulakan sebaik sahaja proses pengambilan tanah tersebut diselesaikan, iaitu selewat-lewatnya pada bulan Ogos 2013.
Walau bagaimanapun pihak konsesi telah mengambil inisiatif untuk memulakan kerja-kerja pembersihan tapak di tanah milik kerajaan sementara menunggu keseluruhan proses pengambilan tanah milik persendirian diselesaikan. Manakala mengenai kadar tol pula, ia akan diumumkan setelah projek persimpangan bertingkat ini disiapkan kelak. Sekian, terima kasih. Sedang. Soalan tambahan saya dimaklumkan bahawa kadar tol yang dicadangkan adalah RM2.20 untuk interchange ini dengan izin, dan ini tidak termasuk tol RM1.50 yang mesti dibayar lebih untuk pergi ke KL sekarang. Ini bermakna bahawa kerajaan akan memberikan peruntukan sebanyak 90 juta ini kepada pemegang konsesi iaitu Maju, tetapi mereka akan boleh charge lebih tol kepada penduduk dan juga pengundi di sana, di kawasan saya di Sedang. Adakah ini satu lagi contoh di mana kerajaan Barisan Nasional mahu memberi satu ajaran kepada penduduk di Seri Sedang dan juga di Seri Kembangan yang telah menyokong Pakatan Rakyat dengan begitu kuat pada masa PRU ke-13 dan mungkin juga bahkan mahu menghukum semua penduduk di Selangor yang menyokong Pakatan Rakyat dengan begitu kuat seperti yang tindakan yang diambil oleh kerajaan Melaka terhadap peniaga di Jonker Street dengan izin di Melaka. Inilah contoh tuduhan melulu pihak pembangkang yang saya kira sangat-sangat mendukacitakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebenarnya projek ini sebelum saya menjawab kepada persoalan Yang Berhormat sedang seharusnya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin MCA kerana mereka lah yang memperjuangkan exit express link ini sebenarnya, ya, bukan Yang Berhormat ataupun rakan-rakan Yang Berhormat. Itu memang fitnah, tak betul, tak betul langsung. Seperti yang kita ketahui, pembinaan persimpangan bertingkat Seri Kembangan ini akan dapat mengatasi masalah penduduk Seri Kembangan itu sendiri. Persimpangan ini akan menyediakan satu laluan yang lebih pendek di antara Kuala Lumpur dan Seri Kembangan yang turut memberikan penjimatan bukan saja dari segi jarak, malah dari yang paling penting adalah masa perjalanan, Yang Berhormat, ya. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, seperti yang saya katakan tadi, jumlah 20 juta itu adalah mengenai isu tanah, ya, untuk pengambilan tanah, dan sementara jumlah 70 juta itu adalah kos yang akan dibiayai sepenuhnya oleh syarikat Maju Expressway Sdn Bhd atau MESB, ya, selaku syarikat konsesi kepada Lebuh Raya ini. Mereka akan membiayai sepenuhnya kos pembinaan, operasi dan penyelenggaraan bagi pelaksanaan, ya, pembinaan persimpangan bertingkat Seri Kembangan ini. Dan implikasi keuangan kepada kerajaan hanyalah, ya, dari segi kos pengambilan tanah yang dianggarkan sebanyak 20 juta tersebut, yang telah saya nyatakan lebih awal semasa jawapan saya. Oleh daripada itulah, Yang Berhormat, apabila kita melihat, ya, kepada pembayaran tol yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat iaitu RM2.20, ya, saya telah menjawab mengatakan perkara ini akan diumumkan oleh pihak kerajaan sejurus sahaja, ya, pelaksanaan projek ini dapat dimuktamadkan, iaitu tempohnya adalah sebanyak 24 bulan, ya. Saya ingin menjawab Yang Berhormat, ya, dengan menyatakan bahawa cadangan tersebut, ya, mungkin ini apabila siap saja perancangan tersebut, ini tertakluk kepada pihak kerajaan. Manalah kita tahu, ya, kerajaan Barisan Nasional ini adalah kerajaan yang prihatin. Mungkin jumlah RM2.20 itu akan dikurangkan, Yang Berhormat, ya. Kita perkara ini belum lagi dimuktamadkan. Setelah siap projek ini, ianya akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kuala Selangor.